Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan satu kenyataan yang pendek tetapi cukup merosakkan akal yang sihat. Bayangkan ada seorang lulusan PhD hadis boleh sebut, dia kata, menilai ilmu hadis berasaskan kepada kasyaf, ilham, mimpi dan seumpamanya merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap hadis oleh para ulama. Lepas tu dia kata, jika seseorang itu pengikut Wahabi dan seumpama mereka akan menolak terus cara ini. Malahan ada yang memperlekehkan cara ini. Sebab itu golongan ini tak berapa nak boleh kita jadikan kawan berbincang untuk perkembangan ilmu. Kerana kerja mereka hanya untuk mengkritik, menyalahkan sahaja. Nasib baik dalam kenyataan doktor ini, dia juga sebut, dia kata kita orang biasa cukup sekadar menurut penilaian ulama hadis dari sudut zahir berdasarkan kepada ilmu mustalah. Nasib baik dia sebut perkataan tu. Kalau tak, memang saya minta campak habislah PhD tu. Sebab nampak teruk sangat kefahaman tentang ilmu hadis yang bersifat basic. Okey, baik. Jom kita semak kenyataan Dr. Mursyidi ini. Mana tahu kita dapat manfaat. Pertama, Dr. Mursyidi mendakwa bahawa wujud kaedah pengambilan ilmu daripada kaedah kasyaf, mimpi dan ilham oleh para ulama. Khususnya ulama golongan sufi. Sebenarnya, yang Dr. Mursyidi sebut ni memang ada fakta dia. Saya setuju, memang ada perbahasan itu. Tokoh-tokoh sufi tarikat memang menerima kaedah mimpi dan kasyaf sebagai jalan ilmu. Oleh itu kita dapati tokoh-tokoh mereka boleh mensahihkan hadis yang tak sahih. Tak kiralah hadis tu daif ringan ke, daif berat ke, ataupun hadis palsu pun. Dan mereka boleh kata hadis yang sahih daripada sudut sanad itu adalah hadis palsu. Oleh sebab itu perlekehan dan perlecehan kaum tarikat ini sangat biasa kepada ulama-ulama hadis. Walaupun kita tak boleh katakan semua mereka melakukan hal itu, tetapi perkara ini sangat common dalam ajaran sufi tarikat. Asy-Sya'rani, seorang tokoh sufi Syaziliyah Mesir, telah merekodkan kata-kata Abu Yazid Al-Bustami tentang pandangan orang sufi tarikat berkaitan tentang ilmu hadis. Apa yang mereka kata? Apa yang dia kata? Akhadtum ilmukum min ulama'ir rusum mayyitan an mayyitin wa akhadna ilmuna min al-hayy alladhi la yamut. Kamu mengambil ilmu daripada ulama rusum, ulama kulit yang telah mati, meriwayatkan daripada yang telah mati juga. Sedangkan kami mengambil ilmu daripada yang maha hidup dan tidak mati. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam Tabaqat Al-Kubra oleh Sya'rani. Oleh sebab itu, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam buku dia Al-Hayah Ar-Ruhiyah fil Islam, dia rekodkan kata-kata dalam tu. Dia kata, asas kehidupan ruhiyah di dalam Islam tidak akan dibangunkan melainkan dengan ilmu. Sesiapa sahaja yang mendakwa bahawa mereka mampu mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu, nescaya mereka ini telah menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah, bahkan tokoh-tokoh rijal sufi yang awal. Pada zaman gelap umat Islam, ketika berada dalam kelemahan dan kejatuhan, ada orang yang dakwa bahawa kita tidak lagi memerlukan ilmu. Ilmu telah menjadi hijab antara kita dan Allah. Sehingga sebahagian mereka berkata, jika kamu nampak orang sufi yang kata haddatsana wa akhbarana, maksudnya mereka meriwayatkan hadis, basuh tangan kamu. Basuh tangan kamu. Membuktikan bahawa sangat susah kelompok sufi pada ketika itu mengikuti disiplin ilmu hadis. Di dalam Futuhat Al-Makkiyah, diriwayatkan bahawa ada orang ajak Abu Yazid Al-Bustami, ini yang sufi awal-awal ni, ajak dia untuk belajar kitab hadis Musannaf Abdul Razak. Tapi dia tak mahu. Dia kata, ma hajjatana ila Abdul Razak wa nahnu na'khudhu 'anil khalaq. Kami tak perlu kepada Abdul Razak, kami ambil ilmu terus daripada Allah. Asy-Sya'rani dalam Tabaqat Al-Kubra disebut lagi, dia rekodkan lagi, Abu Mawahib Al-Syadzili, ni tokoh utama dalam mazhab Syadzili, yang lahir pada tahun 898 Hijrah dan dia meninggal pada tahun 973 Hijriah. Dia kata, aku jumpa Rasulullah, kemudian aku tanya Rasulullah tentang hadis yang popular, berzikirlah kepada Allah sehingga orang kata engkau gila. Tapi dalam Sahih Ibn Hibban disebutkan perbanyakkanlah zikrullah sehingga orang kata engkau gila. Lantas Nabi jawab dalam perjumpaan tu, Nabi kata riwayat Ibn Hibban itu benar dan benar juga riwayat perbanyakkanlah zikrullah. Kedua-duanya aku pernah sebut, satu ketika dalam bentuk ini, satu ketika dalam bentuk itu. Asy-Syadzili telah menggunakan metod kasyaf dalam berhujah. Maka tak heranlah orang-orang yang tarikat, orang-orang yang sufi, mereka nak pertahankan kaedah ni.
ni. Mereka nak bagi tahu kepada orang, marilah untuk mengikuti kaedah ni. Khususnya daripada aliran Syadzili yang menjadikan Kasyaf sebagai hujah. Adnan Abdullah Zuhar, seorang ahli sufi bertarikat Tijani. Dia ni pun sebut, dia kata kaedah penentuan hadis berdasarkan Kasyaf ni adalah kaedah yang disepakati oleh semua tarikat sufi. Itu dakwaan dia. Pun begitu, bukan semua ulama sufi yang melampau seperti ini. Syekh Junaid Al-Baghdadi yang merupakan tokoh besar sufi, dia kata siapa saja yang tak baca Al-Quran dan tak tulis hadis, dia tak boleh diikuti dalam urusan ini, urusan tarikat ni. Kerana ilmu kita terikat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Sangat teliti Sayyidu Taifah Abul Qasim Al-Junaid dalam bab ini. Tapi malangnya ia tidak menjadi ikutan di dalam urusan pengikut tarikat sufi. Kasyaf dijadikan perkara yang begitu penting, begitu diperlukan di dalam tarikat kesufian. Sahabat-sahabat, sebenarnya isu ni bukanlah isu sufi ke, isu Wahabi tak boleh berkawan dengan sufi ke. Tapi isu ni adalah isu hadis Nabi SAW. Bahkan Dr. Mursyidi bukanlah orang pertama yang buat kita terkejut. Walaupun kita cukup terkejut dengan kenyataan ni, tapi bukanlah dia orang pertama yang buat kita terkejut. Tetapi Al-Ajluni yang meninggal pada tahun 1807 Hijriah juga telah menyebutkan para ulama yang lain, telah menyebabkan ulama yang lain terkejut. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah yang juga merupakan seorang tokoh sufi, muhaddis, tak bersetuju dengan Al-Ajluni yang menerima kaedah tashih dengan kasyaf. Dia sebut, dia kata, aku sangat terkejut dengan kenyataan Al-Ajluni. Dia seorang muhaddis yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Tapi macam mana dia sendiri boleh menerima kata-kata yang menghancurkan ilmu para ulama hadis ini, meruntuhkan qawaid hadis dan agama, sehingga menjadikan tashih dan tad'if daripada kalangan ulama hadis tiada makna. Marah sungguh dia. Marah sungguh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah terhadap isu ini. Saya nak menarik anda juga untuk menilai kata-kata tokoh hadis di Malaysia, iaitu Dr. Abdul Hayy bin Abdul Syukur di dalam penulisannya yang berjudul Kasyaf dalam Ajaran Kaum Sufi. Apa dia kata? Penulis tidak berminat memberi ulasan lanjut kepada maklumat kasyaf yang dianuti kaum sufi, kerana pengalaman-pengalaman itu lebih berupa peribadi daripada orang-orang yang tidak dilindungi, orang yang tidak maksum. Bagaimanapun, jika perkara itu dibiarkan berterusan dalam masyarakat di bawah payung tarikat-tarikat yang kononnya mempunyai hubungan dengan tokoh-tokoh Islam silam, lama-kelamaan akan lebih menyulitkan institusi-institusi agama untuk mengawal perkembangan pemikiran itu. Ini kerana sejak akhir-akhir ini, pemikiran kasyaf bukan sahaja dalam hal-hal ketuhanan, tetapi melibatkan juga hal-hal masyarakat, bahkan negara. Contohnya dalam penentuan tarikh puasa, hari raya, dan membina perkampungan berasingan bagi tujuan jangka panjang dan sebagainya. Kata penulis lagi, kata Dr. Abdul Hayy lagi, dia kata, pada hemat penulis, jalan yang terbaik bagi menangani masalah ini ialah kerap melakukan hiwar dan dialog terbuka, serta mengajak semua pihak mengambil bahagian berpandukan kaedah ahli sunnah wal jamaah. Dengar sahabat-sahabat, dengar nasihat daripada Ibn Mubarak yang wafat pada 181 Hijriah. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika tidak kerana sanad, silsilah perawi, setiap orang boleh cakap apa saja yang dia suka. Jelas, golongan salaf minta kita semak sanad dan perawi untuk menilai kesahihan. Oleh itu, mereka mengembara demi mendapatkan sanad. Tidak sedikit pengorbanan mereka dari sudut harta dan tenaga untuk memelihara khazanah Nabi SAW. Mereka tidak suruh kita tidur untuk dapatkan mimpi dalam penilaian sahih dan dhaif. Al-Imam Al-Bukhari telah mengembara untuk menuntut ilmu. Dia tidak sekadar tidur malam dan mencari-cari mimpi. Tidak hanya membasahkan zikir dengan semata-mata untuk mendapatkan nikmat kasyaf, tetapi dia berguru sehingga dapat mengumpulkan hadis-hadis yang dinilai sebagai kualiti yang tertinggi. Alhamdulillah, semalam Santai Ilmu Publication telah berjaya menyiapkan terjemahan Sahih Al-Bukhari dalam bahasa Melayu Malaysia, jilid yang pertama daripada 12 jilid. Anda boleh dapatkan di Shopee. Moga-moga ia dinilai sebagai amal soleh dan kebaikan kami, dan ia menjadi salah satu daripada panduan-panduan hadis yang boleh kita ikut kalaulah diteruskan dengan kempen mimpi, kasyaf dan ilham ini. Pastinya tidak lagi berguna Sahih Al-Bukhari, tidak berguna lagi Muslim dan sebagainya. Oleh itu, mari sama-sama kita perjuangkan hak-hak hadis ini. Pastikan
menyaksikan apa yang diperjuangkan oleh para ulama kita sebelum ni dengan kaedah ilmu yang begitu tersusun, begitu terperinci, terus menerus dijadikan jalan kemajuan umat, bukan dikempen dengan kempen yang membodohkan umat seperti ini. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Adakah anda dapat sesuatu daripada video kali ini? Jika anda rasa video kali ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.